So ini adalah review untuk 100 km. So jadi adakah kasut ini sesuai ataupun tidak, kita akan bincangkan selepas ini. Halo Kopi Sanang Anten Sanan, saya Sam Sanin, berjumpa lagi kita dalam video kali ini. So, jadi untuk dalam video kali ini saya akan bawakan sedikit review ataupun ulasan saya berkenaan dengan kasut Kizuna. Yang ini. So, jadi sebenarnya Kizuna ini lebih kurang saja dengan terutama sekali di bagian misol dengan tapak. Dia lebih kurang dengan user riot seperti yang saya pernah review. So mungkin kalau berminat untuk lihat pada review yang user riot, boleh tengok di video yang sebelum lah. Okay, jadi sebelum itu saya ingin nyatakan bahawa kasut ini saya beli sendiri dengan duit saya sendiri, tidak disponsori ataupun dihantar oleh mana-mana. So, jadi review ataupun ulasan yang saya berikan di dalam video ini adalah pendapat jujur pribadi saya sendiri. So, jadi seperti biasa saya senaraikan larian yang telah saya lakukan dengan menggunakan kasut ini berdasarkan kepada senarai larian pendek, kemudian 10 km, kemudian paling jauh kasut yang ataupun paling jauh larian yang telah saya gunakan kasut ini ialah sejauh 32 km. So, jadi bolehlah kan. Cuma inilah dari segi spesifikasi saya akan berikan kemudian. So, jadi pengalaman selepas 100 km kasut ini agak nipis, memang breathable. Okay. Di bagian atas ni dia gunakan infinite dan slip on di bagian sini. Selepas 100 km setiap kali saya gunakan kasut ini saya kena ikat dengan longgar lah, disebabkan kalau diikat dengan ketat kasut ini menyebabkan lace bite, sakit di bagian atas. So, jadi memang kurang selesa lah. Okay. Disebabkan terlalu nipis di bagian atas ni kan. Satu lagi di bahagian belakang. Bagian belakang ni dia agak di bagian dalam bagian dalam. Dia macam kurang selesa di bahagian heel. Disebabkan oleh getah ni. So, mungkin boleh ditukar ataupun diubah kan. Kalau yang begini ni menyebabkan berat pun mungkin tambah, dan juga dia kurang dia ada heel slip lah pada menurut saya lah. Dan jika dibandingkan dengan user riot ni di bahagian toe box dia, okay, di toe box untuk Kizuna ni lebih besar ataupun lebih lebar. So maksudnya dia lebih selesa lah. Satu lagi kasut ini sama juga dengan kasut yang ini, seperti yang saya review sebelum ni, dia miring ke dalam. So maksudnya bila kita landing, so dia akan miring, menyebabkan kurang selesa lah di bahagian ibu jari kaki. So kemudian satu lagi seperti yang biasa saya gantikan insole bagi kasut ini dengan menggunakan insole daripada kasut 910 Metaspeed. Okay, so ini adalah insole pada Metaspeed. So jadi saya rasa insole ini lebih baik daripada insole Hexacush. So jadi saya rasa 19 perlu gunakan insole ni lah kan, berbanding dengan insole Hexacush. Jadi bila saya gunakan ini dan gantikan ke dalam kasut ini, dia agak selesa sikit lah berbanding dengan Hexacush. Kemudian di bahagian outsole memang tahan.
Oke, selepas 100 lebih penggunaan, di bagian tapak ni masih lagi kalau kita lihat, oke, kita tengok macam belum digunakan pula kan. Oke, adalah sikit di sini kan. Oke, sebab memanglah saya punya landing ni lebih kepada di bagian sini, kemudian akan roll di tengah lah. Oke, di bagian sini pun, di bagian heel pun okey lagi 100 km. So jadi saya rasa kasut ini memang tahan. Cuma itulah di bagian atas ni dia menyebabkan sakit. So untuk ikat dia ataupun gunakan kasut ini jangan ikat dengan ketat lah kan. Kemudian satu lagi, kualiti dia memang agak kurang lah, juga terutama sekali di bagian. Banyaklah gam-gam yang terlebih sana terlebih sini tidak dikemaskan. Kalau di tapak tu, tengoklah di bagian sini tu banyak gam-gam yang masih lagi tidak dikemaskan lah. Itulah 910. Mungkin itulah harga yang perlu dibayar kan. 100 kurang daripada 200 tu, beginilah kita dapat. Tapi kalau macam mana pun okey lah, tidaklah mengganggu kan. Okay. So kemudian seperti yang dalam user Riot, saya ada review berkenaan dengan yang ini, force plate ni. So saya pun kurang pastilah, kan sebelum ni saya ada buka, boleh tengok balik di video tu, saya buka dia punya force plate tu, dia macam plastik saja, plastik nipis, bukannya keras kan. So mungkin dia sebagai gimmick sajalah. Demand sangat banyak pun harga dia mampu milik. So bolehlah untuk kepada yang untuk berlari. Untuk siapa kasut ini boleh digunakan untuk long run, betul. Okay, long run. Kalau tengok daripada Senarai, paling jauh 32 km, so maksudnya okey jugalah performa kasut ini. So jadi dekat hadapan saya mungkin akan gunakan kasut ini lagi untuk larian-larian jauh. Saya rasa itu sajalah review saya berkenaan dengan kasut ini. So puas hati juga bolehlah kan dengan harga yang murah, di bawah daripada RM200. Cuma mungkin boleh di-update lah, ataupun boleh dikemas lagi lah. Okay. Di bagian atas ni mungkin perlu something lah kan, untuk mengurangkan kesakitan di bagian atas. Kemudian yang ini nih, plastik ni mungkin ganti dengan benda lain, ataupun dibiar saja begitu kan, ataupun simple sajalah, bukan terlalu begini kan. Dia menyebabkan kurang selesa di bagian tumit. Okay. Terutama sekali untuk larian jauh lah. So jadi itu saja review ataupun ulasan ringkas saya berkenaan dengan kasut ini selepas penggunaan 100 km. Jadi itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini berikan sedikit maklumat lah kepada pelari-pelari di luar sana. So, jadi sehingga kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.